Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti biasa nahnu nabda'u bi ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, limpahkanlah kami manfaat, rahmat, keberkatan sebagaimana Allah melimpahkan hujan yang lebat sebentar tadi. Amin ya rabbal alamin. Tadi tu saya pun ingatkan, memang boleh bayangkan lah, sebab hujan tadi lebat sungguh tu. Masa tu 8.25 lebat lagi kan. Jadi kemungkinan besar tu yang tak dapat hadir tu tengok hujan yang lebat macam tu lah kan. Jadi bila sampai tu tiba-tiba saja dekat 8.30 tu berhenti kan. Dengan lebat selebatnya tu berhenti. Alhamdulillah. Mudah-mudahan memudahkanlah sahabat-sahabat kita untuk hadir. Sebab kebanyakannya kan melenggang ni datang kan. Orang taman ni lah. Walau bagaimanapun Alhamdulillah. Subhanallah, lama juga tak bersua ni dengan jemaah Taman Pinggiran Golf ni. Balai Raya ni yang datang pun bukan daripada taman ni saja kan. Jadi Alhamdulillah, terima kasih di atas kesabaran dan pemahaman semua. Jadi insya-Allah ni merupakan penutup lah ni sebelum Ramadan. Betul kan? Penutup lah kuliah saya sebelum Ramadan. Mungkin jumpa balik. Tak tahulah raya esok ni ada kuliah ke tak ni. 2 Julai. Kira cuti sebulan jugalah raya tu. Belum lagi. Risau tu kan. Tapi dah syarat lah tu. Bulan 8 nak keluar baby kan. Tapi insya-Allah. Maksud cuti 2 bulan lah ni. Puasa sebulan. Tapi kalau Julai tu baru jumpa tu. Maksudnya habis Syawal lah tu. Maksudnya cuti Ramadan dan cuti Syawal sekali. Beria nak ni. Sampai kuliah bulan Syawal pun tak ada ni. Takut ada ni. Bukan tarawih. Syawal. Syawal tu takut rumah terbuka lah. Aduh kan. Jadi rumah terbuka kita tutuplah dulu. Dia terbuka habis tu siang malam. Faham tu. Kadang satu malam 2-3 rumah terbuka kan. Sekarang rumah tutup ke belakang ni? Ya. Belum masuk lagi ustazah kan. Nanti adalah rombongan Taman Pinggiran Golf tu datang. Tak tengok juga tu nanti. Kok tak larat lah masa tu. Dah 7 bulan. Masuk 8 bulan. Subhanallah. InsyaAllah. Subhanallah. Tak apa. Jadi untuk malam ni, Alhamdulillah kita sambung pengajian kita dalam tajuk keutamaan cinta kerana Allah. Islam ni satu agama yang memang menitik beratkan kasih sayang, cinta, rindu. Benda-benda macam tu. Siapa yang merindui kerana Allah dapat pahala. Siapa yang mencintai kerana Allah dapat pahala. Saya kan, ni kan ada sahabat kita daripada, maksudnya yang Chinese Muslim, subhanallah. Lepas tu ada juga orang yang, maksudnya saya tak tahu daripada Sabah sama ada convert ke macam mana. Convert juga. Subhanallah. Nak sebutnya, saya tak tahu. Kalau salah minta maaf ya. Sahabat daripada Chinese.
Saya pernah dengar ada beberapa orang Chinese Muslim yang masuk, dia kata kadang-kadang cara hidup sesama orang Cina walaupun dalam keluarga dia kurang rapat berbanding orang Islam. Maksudnya kadang tu nak bersentuh-sentuh, nak berpeluk-peluk tu tak ada. Lepas tu macam makan bersama, keutamaan dari segi kadang tu buat hal masing-masing. Setengah tu saya dengar tu macam tu. Soalannya walaupun dalam keluarga tapi ada gap. Islam pula satu agama yang memang menyuruh supaya buat benda tu. Sampaikan ada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya kan. Lepas tu seorang sahabat, saya tak ingat nama siapa, bila dia tengok Nabi cium cucu tu, dia kata, ya Rasulullah, kamu buat hal demikian? Maksudnya kamu cium cucu. Lepas tu Nabi tanya, kemudian dia kata, ya Rasulullah, aku ada anak 10 orang, aku tak pernah pun mencium anakku. Kemudian Rasulullah pun bersabda, man la yarhamu la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasihi. Siapa yang tidak mencintai, tidak dicintai. Siapa yang mengasihi, mencintai kerana Allah, dia disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya antara tanda-tanda kaedah menunjukkan kita sayang, kita cinta adalah kaedah sentuhan. Sentuh, peluk, cium. Orang yang halal lah ni. Dan benda tu bukan sia-sia. Suami ada peluk isteri, ada cium dahi isteri. Bukan saja-saja, bukan romantik. Abang ni terpengaruh dengan TV ni. Tak, terpengaruh dengan sunnah Nabi. Betul tak? Terpengaruh dengan amalan-amalan akhlak Nabi SAW. Jadi memang Islam menyuruh berkasih sayang, saling mencintai sampai diberi pahala. Sampai begitu sekali. Buat ni dapat pahala. Masya Allah. Jadi kadang-kadang tu budaya dalam agama lain, dia tak sampailah disuruh sampai diberi pahala. Jadi Islam ni memang begitu, Masya Allah. Orang tak kenal pun boleh salam, lepas tu boleh peluk. Saya tak tahu kalau kadang tu kita berurusan dengan Chinese, kita nak salam, dia orang kaku. Kita contoh ada berurusan dengan dia lah, nak beli apa, kita nak sentuh tu, dia macam, yelah, ini sama perempuan lah. Dia macam pelik. Kalau macam sama Chinese contohnya kan, Chinese, kalau kawan-kawan dia ada tak salam-salam bila jumpa? Tak ada ya. Macam nak berpisah salam, bye-bye je lah. Macam tu je lah. Lepas tu kalau macam ada tak salam mak sebelum pergi kerja ke? Jadi Islam ni benda tu diberi pahala. Bahkan ada hadis Nabi SAW. Apabila bertemu dua orang saudara, lalu dia bersalaman, maka akan gugurlah dosa-dosanya selama mana tangan mereka bertaut. Sebab itu kadang bila kita salam tu kan, kita pegang tu kan, ada orang gimas, jangan dipaksa lah. Ada orang kan dia rasa berpeluh dah orang tu pegang tu, dia nak tarik kan tak sampai hati. Maksudnya kita salam tu gugur dosa-dosa kecil, bukan dosa besar ya. Dosa-dosa kecil banyak kita buat. Nak katanya betapa menggalakkan salam tu, pegang tangan tu. Saya dah sentuh juga bab salam ni. Kalau ikut yang sunnah, salam tangan sajalah. Faham ya? Salam tu biar bertemu ujung dengan ujung tu. Bukan ujung-ujung jari je, macam tu je. Salam tu biar betul-betul lah. Lepas tu mata tengok mata, jatuh ke hati, betul tak? Ni kan salam tak tengok, duk tengok kuih. Salam, lepas tu tengok, senyum sikit kan. Salam, macam tu. Lepas tu, budaya peluk 3 kali tu. Kiri, kanan, kiri. Ikutlah kanan, kiri, kiri balik tu kan. Okey. Nak sebut, bukan kata benda tu tak boleh. Boleh nak peluk kiri kanan tu, boleh, tak ada masalah. Dia lebih kepada budaya Arab asalnya. Dan biasanya amalannya bila lama tak berjumpa. Faham tak? Lama tak jumpa, ialah kita peluk. Kalau hari-hari jumpa nak berpeluk juga kan. Dah jadi budaya. Ada makcik tu kata, Ustazah, longoh kepala acik. Kalau ramai tu kan buat bulatan kiri kanan dah jadi pening dah. Orang Arab dia kiri kanan 2 kali.
Kita tak tahulah kiri kanan. Masa tu lah semua yang sesama kau, yang batuk kau, kita saling berkongsi lah, berkasih sayang kan. Jadi kongsi semualah. Saya nak cakap kadang-kadang tu kan, orang contohlah saya kan, kita pergi kuliah mana-mana. Memanglah semua nak salam tu kan. Yang letihnya kita yang orang nak salam ni, faham tak? Salam kata tak apa. Kadang tu sebab itu saya terangkan. Kita salam biasa je tangan, baru mulut kita berselawat. Perasan tak bila kita asyik buat salam kiri kanan tu? Betul kan? Bukan saya kata tak boleh. Akhirnya mulut kita berhenti selawat. Dia akan jadi bercakap, dia jadi tak boleh nak selawat sambil kiri kanan, takut keluar bau mulut tu. Dan saya cuba biasakan kuliah-kuliah yang dah selalu jumpa ni, yang bukan jumpa 3 bulan sekali ni. Jadi saya kata okey, kita buat bulatan salam sunnah saja, iaitu tangan, mulut tu selawat. Kita akan tak salam dengan tenang, dah selesai. Salam tu dah salam, contoh salam saya mula dulu, orang yang salam saya duduk sebelah. Lepas tu orang yang kedua, salam yang ni duduk sebelah yang ni. Faham tak kaedah ni? Lepas tu yang ni salam saya, salam orang sebelah ni, akhirnya dia akan berjumpa semua. Ni dah salam balik, faham tak? Sebab nak kejar kuih tu kan. Jadi boleh semua sambil mulut selawat, dia boleh sampai dekat yang akhir tu. Ya Habibi ya Muhammad. Tak apa. Maksudnya boleh sampai peringkat rangkap tu, akhirnya kita tutup sama-sama selawat. Dia lagi harmoni, lagi tenang, tak penat. Yang lama tak jumpa, nak berkiri kanan tu tak apa. Jadi harian kita tadarus, jumpa malam, jumpa asyik jumpa nak ni. Bukan saya kata tak boleh, nanti kata ustazah ni apa kecam ni. Ini bukan kecaman ya. Ini bukan macam tu ke. Setengah tu bila dah buat, macam masih kata, yolah ustazah rasa ringan sikit, kau tak rasa letih, lelah. Faham tak? Kalau 2-3 orang, jumpa 4-5 orang, tak ada hal. Ini kalau ramai. Saya pula kadang tu, dah tak ada nafas dah. Kan? Jadi begitulah kita. Subhanallah. Yang sunnahnya adalah salam tangan tu. Itu termasuk budaya lah tu. Tapi budaya tu insya-Allah tetap diberi pahala. Tetap diberi pahala bila kita mengeratkan. Tapi kalau memberatkan, setengah tu lutut sakit, nak pusing tu lambat. Ada orang nak cepat. Bila salam macam tu semua, betul tak makan masa. Bila salam tangan, oh senang hati, alhamdulillah. Gitulah. Tengok keadaan ya. Jadi kalau tak pernah jumpa, kalau saya pergi ceramah jemputan, biasa orang nak salam kiri kanan, itu tak ada masalah tu. Kan kecil hati, ustazah ni boleh tak salam kiri kanan ni? Jadi kita bila salam, ustazah, kita pun alhamdulillah. Ustazah sihat, alhamdulillah. Macam tu kan. Okey, yang tu insya-Allah. Bukan kata ustazah dah sombong tak nak salam ni. Tak. Jangan nilai macam tu ya, jangan bersangka buruk ya, jangan suuzon ya kita. Insya-Allah. Okey, alhamdulillah kita sambung ni. Muka surat berapa tadi tu dah cakap tu ustazah, muka surat berapa tadi? 469. Okey, kita akan sambung hadis 383. Bismillahirrahmanirrahim. Dah lupa dah. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yaqulu yawmal qiyamah ainal mutahabbuna bijalali al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganku? Masya-Allah, Allahu akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak. Di hadapan seluruh makhluknya.
Allah akan tanya apa? Di manakah orang-orang yang saling mencintai kerana keagunganku? Hari ini aku akan menaungi mereka di bawah naunganku. Hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naunganku. Diriwayatkan oleh Muslim. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini waktu kita hidup di muka bumi ni, kadang-kadang kita bernaung di bawah siapa? Di bawah seorang suami. Suami melindungi kita, jaga kita. Bukan kata salah, tak salah. Sebab suami itu kurniaan Allah. Memang dia jadi amanah untuk dia jaga kita. Kadang kita bernaung di bawah siapa? Kalau tinggi lagi ketua kampung kot, JKK kan? Ke dah tukar? JKK lagi? Ini, dah tukar? MPKJ ni. Yo ko. Mai sobok yo kak ni. Ya, MPKJ sekarang. Oh, bukan JKK dah. Oh, MPKJ. J tu apa? Tak apalah tu kan. Saya ada dengar MPKJ, ada MPKK, ada tak apa, tak kisah. Maksudnya ada isu-isu berkenaan dengan kampung, kita bernaung di bawah dia. Isu lebih tinggi bernaung bawah MB contohnya. Ada lagi tinggi bawah menteri, ada benda-benda ni. Maksudnya ada apa-apa, oh saya ni bawah jabatan agama, contoh. Saya ni sekian-sekian, saya ni dapat bantuan Baitumal, saya dapat bantuan ni. Bukan kata salah, tak salah. Hari ini di dunia memang kita saling tolong menolong, ada bawah naungan mana-mana. Saya ni belajar bawah tajaan Petronas contoh, bawah tajaan Mara, nampak tak tu? Tapi pada hari kiamat kelak, semua makhluk, semua jabatan, semua jawatan, semua hancur lebur. Ketika itu hanya satu naungan saja, iaitu naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hanya harapkan kalau Allah menaungi kita, kita orang yang beruntung. Dan Allah akan menyeru, siapakah kamu, siapakah yang ketika dunia dahulu saling mencintai kerana Allah. Suami isteri, hidupnya saling mencintai kerana Allah, maka dia berhak mendapat naungan Allah. Ibu dan anak saling mencintai kerana Allah. Kawan-kawan saling mencintai kerana Allah. Kita berjumpa malam ini kerana Allah kan? Saling menyayangi, mengasihi, mencintai kerana Allah. Jadi kadang kalau kawan tegur, benda yang baik kita boleh terima, itu bukti kita mencintai kerana Allah. Tapi kalau dapat tak teguran yang rasa macam pedih, tapi betul sampai kita tak nak berapat dengan dia, maksudnya kita mencintai bukan kerana Allah. Mungkin kerana kuih. Mungkin kerana kawan sama jalan. Sama shopping. Kawan se-shopping. Kawan sejalan. Kawan apa lagi? Sebawang. Nak sebut apa tu? Membawang. Masa kawan tu sentiasa sehaluan dengan kita, kita rapat dengan dia. Tiba kawan tu pula satu hari dia dah macam tegur, kita ni jangan cakap lah pasal orang. Ambo tunjuk baik lah pula. Saya bukan nak tunjuk baik, tapi saya nak cuba berubah. Dia pun balik. Tunjuk baik. Langsung tak nak kawan. Contohlah. Jadi kita nak sebutkan antara ciri-ciri sahabat yang berkawan menyayangi kerana Allah, dia selalu mengingatkan tentang akhirat. Dia akan tegur kita bila kita buat salah, walaupun pedih. Dia takkan menyokong kita bila kita buat benda yang salah. Tapi ada kawan semua yakan je. Okey tak baju saya pakai? Okey. Padahal ketat. Okey tak tudung ni? Okey. Padahal singkat. Okey tak muka saya ni? Okey. Padahal macam-macam dicontengnya muka tu. Kan? Lawa lah. Oh macam ni nampak mudah ni. Kan? Okey ke saya jawab macam tu kat suami saya? Okey, awak memang berhak jawab macam tu. Okey dah ke? Betul tak? Jadi kita ni kalau ada kawan, saya rasa tak patut dah awak jawab macam tu. Oh awak tak duduk tempat saya, awak tak tahu. Contoh kan? Maksudnya subhanallah, kalau ada kawan yang sanggup tegur kita sampai dia menggadaikan kepentingan dia. Kepentingan dia nak suruh kita suka, betul kan? Sampai kita tak hantar kuih lah sebab kecil hati dengan dia. Kita pegang kawan ni. Sebab apa? Beruntung kita di akhirat kelak kalau ada orang yang saling mencintai kerana Allah. Lepas tu tolong dalam bab kebaikan. Tolong menolong. Firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Dan jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa. Orang yang tolong menolong kerana Allah ini ciri-ciri orang yang mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Jadi kita dah baca hadis tu. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan ni ya. Jadi saling mengasihi, mencintai kerana Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Besar ganjaran Allah bagi orang yang saling cinta mencintai kerana Allah. Betul kan? Ada pula yang kata, ustazah, saya mencintai suami saya kerana Allah. Tapi suami saya tak. Suami saya tak balas cinta saya. Contohlah. Janganlah pula kecil hati ni. Orang lelaki, ustazah ni asyik cakap buruk lelaki je. Tak, sebab depan saya perempuan semua ni. Betul kan? Jadi, kita kena faham. Kadang-kadang tu Allah nak tanam kita cintakan suami kerana Allah. Allah akan uji cinta kita. Tahap sampai masa suami tak membalas cinta, masa itulah betul-betul, ya Allah, aku mencintai suami ni memang betul-betul kerana-Mu, ya Allah. Sampai sebab apa? Suami tak balas pun tetap sayang suami. Jadi memang dia sayang suami ni kerana Allah memang suruh seorang isteri ni mencintai suami. Ada pula isteri kata, ustazah, saya dah mencintai suami orang lain. Saya dah mencintai lelaki lain. Suami saya tak balas cinta. Macam tu. Bukan tak ada ya. Ada. Lain lagi kalau wanita yang bekerja. Lagi mencabar tau. Lagi mencabar. Baru bergaduh dengan suami, pergi kerja muka sedih. Ada orang lelaki kat pejabat tegur. Kenapa muka awak mendung? Walaupun cuaca di luar terang, tapi bila tengok wajah awak, saya pun rasa mendung. Macam tu kan. Kenapa wajah awak macam sedih? Saya tak boleh tengoklah awak sedih. Hati saya rasa sedih. Kan main lagi ayat tu kan. Saya banyak masalah lah. Awak ni, saya ada masalah lah. Awak ceritalah masalah awak pada saya. Saya memang dilahirkan untuk selesaikan masalah awak. Pikat lain tu, faham tak? Nak sebut bukan apa ni. Saya ada banyak kes wanita yang bekerja jatuh cinta rakan sekerja. Rakan sekerja tu bukan tanggung makan minum awak, bukan hidup bersama dengan awak. Dia tak tahu panggil sebenar awak kat rumah. Dia nampak yang elok-elok je. Jadi awak pun nampak dia yang elok-elok je, tak tahu dia dengan isteri dia macam mana. Sebelum masa macam tu, syaitan lah yang masuk jarum. Jadi sangatlah bahaya. Nak kata cinta kerana Allah mesti akan diuji. Jangan harap kalau kita cinta kerana Allah, semua indah-indah belaka. Cinta kerana Allah ni lah yang paling kuat diuji. Kalau cinta kerana nafsu, syaitan biar je. Kalau cinta kerana nafsu, semua indah-indah belaka. Syaitan mengindahkan. Bila kita mula nak mencintai suami kerana Allah, tegur suami benda yang tak elok, ajak suami benda ni, bang, marilah kita sama-sama perbaiki diri. Itu start banyak masalah. Sebelah tu sama-sama enjoy, makan sana, makan sini, jalan sana, jalan sini, tak ada mikir nak pergi kuliah, tak ada mikir nak baca al-Mulk, suami isteri ni tak ada mikir nak baiki diri. Hidup tu macam gembira je. Tapi bila isteri mula nak ajak, bang, jomlah kita kena ubah sikit lah, seminggu sekali kita pergi kuliah, dia akan start ada konflik. Bang, jomlah kita biasakan baca al-Mulk sebelum tidur, dia akan start ada konflik. Faham tak? Masa ni syaitan tengok isteri ni dah mula nak bawa kasih sayang mereka menuju kepada Allah. Sebab tu ujian orang yang nak datang kepada Allah tu banyak. Sebab cinta kerana Allah bukan murah. Ganjaran dia dapat naungan Allah. Mula kita nak bawa anak kita kepada Allah, anak mula memerotak. Masa bawa pergi berjalan tak memerontak. Bawa pergi makan sedap-sedap tak memerontak. Buka movie lah, habis movie lepas tengok ni, anak tak memerontak. Cuba tutup rancangan. Okey, sekarang ni mak nak buka ceramah. Mulalah anak. Mak ni boring lah. Mak nak berubah, mak berubah lah. Ada anak cakap macam tu. Mak yelah dah umur 50 lebih. Mak nak berubah, mak berubah lah. Saya muda lagi ikut. Movie ni baru je keluar. Orang tua ngadu saya kecil hati. Anak cakap macam tu. Mak yelah dah tua. Mak janganlah paksa saya. Sebab mak ni baru nak berubah 2-3 tahun. Faham ya?
Jadi mula akan datang ujian. Bila nak bawa orang yang kita cinta, nak bina kasih sayang satu keluarga ni kepada Allah. Jadi begitulah kita harus faham. Bukan semudahnya kita nak dapat naungan Allah. Cinta nak bawa kerana Allah, kepada Allah, memang cabarannya sangat hebat. InsyaAllah. Kena sabarlah dengan ujian Allah. Sama-samalah kita usahakannya. Okey, hadis yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in iza fa'altumuhu tahabbtum. Dah gagap dah tu. Iza fa'altumuhu tahabbtum. Afshus salama bainakum. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Syarat masuk syurga kena ada iman walaupun sebesar biji zarah. Dan kamu tidak akan beriman secara sempurna. Soalannya, takkan sempurna iman kamu sehingga kamu saling mencintai, kamu saling mengasihi. Ada orang, kita tak boleh masuk syurga seorang-seorang. Tak boleh. Masuk syurga berjemaah. Orang manusia tak boleh hidup seorang-seorang. Dia kata, aku boleh je hidup seorang-seorang. Tak boleh. Kita saling memerlukan. Sampai masa manusia akan minta tolong manusia yang lain. Betul tak? Bila dia sakit, dia akan cari doktor. Bila dia lapar, dia keluar cari makanan, dia beli. Dia perlu diberi upah. Bila dia mati lagi, dia tak boleh bergolek sendiri masuk kubur. Nak mandi sendiri memang tak boleh. Nak pakai kapan sendiri memang tak boleh. Jadi, memang hidup kita, Allah ciptakan manusia ini memang untuk hidup bersama. Mati pun soalannya dalam bersama. Maksud mati diuruskan orang, dikuburkan oleh orang, didoakan pula oleh orang, dibangkitkan pun secara bersama. Jadi yang mengikat manusia ni adalah saling mencintai. Masya Allah. Bagaimana kita kan, walaupun orang tu kita tak kenal sangat pun, tapi kita dengar khabar kematian dia, jiran-jiran kita, betul tak? Jadi kita ni kadang tu mencintai seorang yang dah meninggal selepas kita kenal dia, kebaikan dia, betul tak? Contoh, masa dia hidup, kita tak tahu sangat pasal dia. Tapi lepas dia meninggal, orang duk sebut kebaikan-kebaikan dia. Sebab dia mati dalam keadaan yang sangat baik. Heboh jadi kita ni jiran. Kan pernah taman ni ke, yang meninggal ketika solat? Saya tengok, taman ni ke taman mana? Tapi ada kat Seremban ni. Ke TTJ? Saya tak ingat lah mana. TTJ kan? Heboh lah orang tahu. Dia meninggal ketika sujud ke apa? Saya rasa jemaah lelaki. Berapa bulan yang lepas lah, tahun lepas, hujung tahun macam tu lah. Sampai ada orang sampaikan pada saya, Ustazah, memang hebat lah, subhanallah. Dah dia meninggal dalam keadaan begitu, barulah orang cari apa amal soleh dia. Jadi masa tu, tiba-tiba dia ni tak dikenali orang, orang biasa je. Tiba-tiba ramai orang datang solat jenazah ni. Sebab kematian dia tu sangat indah. Allah pilih dia di rumah Allah dalam berwuduk, ketika solat, dalam sujud, ataupun ketika duduk. Hebat kan? Allah ambil nyawa dia saat begitu tu. Jadi bila viral tu, tiba-tiba dia ni orang tak glamour, orang jatuh sayang, jatuh cinta, jatuh kasih, seolahnya nak ambil barakah, datang daripada, tak tahu daripada mana penjuru, pernah orang solatkan jenazah dia. Allahu Akbar. Kemudian orang ramai sedekahkan Al-Fatihah. Sebab apa? Kita rasa cinta kepada orang yang
dicintai oleh Allah sampai diberikan kematian yang sangat indah. Ada orang macam contoh, saya secara peribadi lah kan. Kadang tu kita tak kenal masa dia hidup. Bila kenal dia ni, sampai kita sanggup pergi ke kubur dia, pergi ziarah. Saya kata, nak ziarah lah almarhum ni ataupun almarhumah ni, sebab baik sangat ni. Soalnya kita rasa sayang dia, tak sempat berkasih sayang masa hidup. Kita ni berkasih sayang selepas dia mati. Kita sampai selekat Al-Fatihah pergi ziarah ke kubur, bagi salam pada dia. Masya Allah. Itu nak kata hebatnya saling mencintai dalam Islam. Kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi cinta tak pada Rasulullah? Cinta. Kita boleh menangis kerana Rasulullah. Kita tak ada kenangan pun real dengan Rasulullah. Tapi sebab apa? Hati umat Islam ni Allah tanam memang rasa cinta yang luar biasa. Kita boleh mencintai seseorang yang kita tak pernah jumpa. Masya Allah. Walaupun kita tak pernah jumpa Rasulullah, tapi betul lah kita ni sayang Rasulullah. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta. Kamu akan bersama dengan orang yang kamu cinta. Walaupun yang kamu cinta tu, kamu tak kenal. Contohlah kan, kita ada mencintai seorang ulama. Ulama tu pun tak kenal kita. Kita pun tak pernah jumpa dia. Ulama besar dunia ke? Ulama kat Malaysia ke? Kita suka sangat tengok Ustaz Abdul Somad contohnya lah kan. Kita duk tengok ceramah, sukalah Ustaz Abdul Somad ni. Ya Allah, panjangkanlah umur dia ya Allah. Bagilah dia sehat. Je tengok Ustaz ni ha. Ustaz ni tak cukup makan ke macam mana ni kan. Duk mikir pasal Ustaz tu. Suara Ustaz ni dah sorak dah. Dia kan kalau ceramah tu kan kuat, macam tekan keluar urat. Saya kadang tengok Ustaz Abdul Somad ni ya Allah. Dia punya hafalan Al-Quran bagus, hadis Nabi bagus, dia punya jawab bagus. Kita tengok dia kurus kering kan, dia ni tak sampai makan ke macam mana kan. Ataupun memang keturunan dia kurus kan. Apa-apalah tengok mak dia, arwah mak dia tu tak adalah kurus sangat kan. Tengok gambar lah kan. Kita tengok dia, kita pun doakan dia. Kita rasa sayang dia sebagai seorang ulama, betul kan? Tak pernah jumpa. Dia pun tak kenal kita. Tapi sebab saling mencintai sampai kita doakan dia, ya Allah bagilah dia sehat. Kalau kita tengok komen orang bawah-bawah tu, doakan dia kan. Moga Ustaz sehat, moga Ustaz kuat untuk berdakwah, moga Ustaz ni gini-gini. Orang boleh menangis sebab tengok dia. Allahu Akbar. InsyaAllah, bila pada mahsyar kelak, bangkit bersama dengan dia. Walaupun tak pernah jumpa, mendoakan dia, sayang dia. Kita nak tumpang orang soleh ni. Kita nak tumpang orang-orang beriman ni. Kita tak boleh nak soleh macam dia, tak boleh nak berjuang macam dia, tak boleh nak kerja dakwah macam dia. Tapi sebab kita sayang dia kerana Allah. Saya bagi contoh Ustaz Abdul Somad ni. Sebab dia jauh kan. Kotlah mana tahu dia tengoklah pula kan. Maksudnya contoh Malaysia pun ramai. Habib Zainal contohnya kan kita tengok. Tok-tok guru ke, baba-baba ke, Habib-Habib ke, lagi ikutlah mufti ke kan, Dr. Zulkifli Al-Bakri, ya Allah bagilah dia sehat. Kuatkanlah tubuh badannya, umur dia panjang biar boleh lagi berdakwah lama. Kita rasa sayang kerana Allah. Nak tumpang dia, kalau betul lah kita sayang sampai kita sebut nama dia, doakan dia kan, kita boleh tumpang dia. Sebab itu ada hadis Nabi SAW, 3 yang boleh bagi syafaat, boleh tolong kita di pada mahsyar. Yang pertama Rasulullah SAW. Ini disebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Keutamaan orang yang berilmu. Pertama, kita boleh tumpang kebaikan, maksudnya syafaat Nabi. Yang kedua, syafaat daripada para malaikat. Malaikat doakan kita, maksudnya pertolongan para malaikat. Malaikat doakan kita duduk majlis ilmu, malaikat doakan kita duduk di masjid. Yang ketiga, iaitu ulama. Masya Allah, orang alim, ulama, orang soleh. Kita duduk dalam majlis dia. Walaupun dia tak pernah tahu kita duduk jauh kan. Tapi di pada mahsyar kelak, kita boleh bangkit, kita duduk bersama dia sebagaimana kita duduk dalam majlis bersama dengan dia. Dan kita mendoakan dia dalam senyap. Masya Allah, nak tumpang keberkatan mereka kan, orang-orang soleh. Ada orang kata kita ni tak boleh nak muliakan orang-orang alim ni, dia bukan Nabi apa semua. Orang alim, orang soleh ni, dia berkorban untuk jadi alim. Kita tak mampu nak jadi macam mereka ni. Malam tak tidur mana, duduk baca kitab, belajar 10 tahun, 15 tahun, abdikan diri.
tolak, tak lalui zaman muda macam orang muda lain yang kan main bola, kan yang itu, kan ini. Dia menghabiskan umur muda dia untuk belajar. Nak kata dia nak jadi alim macam tu, soleh macam tu, bukannya mudah. Dia menempuh pengorbanan demi pengorbanan. Bukan kata dia pun manusia biasa macam kita gini-gini. Sebab itu orang yang faham tentang ni, dia akan jaga adab bila jumpa orang alim. Dalam majlis orang alim. Saya ni bukan orang alim ya. Kadang orang kata Ustazah Tumpang Barakah, ya Allah saya malu pada Allah. Saya bukan orang alim. Saya baca, saya pun tumpang, saya pun dengar. Saya cuma tahu sekadar berkongsi saja. Ni nak cerita habib-habib tok-tok guru tu. Yang memang orang-orang soleh, orang-orang alim tu. Orang yang macam tu kita ambil barakah. Walaupun kita tak jumpa depan, tapi duduk dalam satu majlis, kita boleh tumpang barakah dia. Masya Allah. Sebab turunnya para malaikat bila ada orang-orang soleh seperti ini. Sebab tu kita dengar kalau ada turun dekat masjid mana-mana, orang-orang yang soleh, orang-orang alim, tok-tok guru tu, kita usahalah pergi duduk bersama dengan mereka. Macam tu insya-Allah. Okey, lepas tu bila bertembung tak ada pula datang nanti. Tak apalah kan. Ada orang sanggup pergi perjalanan jauh. Kan dengar ada tu turun mana, Johor lah, dia sanggup pergi tu. Sebab apa? Dia faham tentang perjalanan menuju ke majlis begitu dipermudahkan Allah untuk ke syurga Allah. Allahu Akbar. Okey, mana dah tadi? Sambung tu. Kamu tidak akan masuk syurga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman secara sempurna sehingga kamu saling mencintai. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu melakukannya, niscaya kamu dapat saling cinta mencintai, iaitu ifshu salam, sebarkan salam di kalangan kamu. Allahu Akbar. Nak kata Islam ni agama yang sangat mudah. Kita duk fikir yang besar-besar saling mencintai. Tak payah susah-susah bagi kuih ke, bagi kepek ke, tapi nak bagi saya terima. Macam tu kan. Kadang kita ingat nak saling mencintai ni nak kena bagi hadiah. Tapi Nabi sebut, maukah aku tunjukkan sesuatu yang apabila kamu melakukan, niscaya kamu boleh saling mencintai. Apa dia? Ifshu salam. Sebarkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa berselisih, Assalamualaikum. Tapi boleh jadi fitnah kalau salah tempat, salah orang. Kita pun nak sebarkan kan, semua kita jumpa bagi salam. Termasuk orang lelaki. Termasuk imam-imam, bilal-bilal. Bukan kata tak boleh. Tapi kalau rasa keadaan boleh timbul fitnah, tak dituntut pun kita bagi salam. Assalamualaikum Tuan Haji. Kan? Tuan Haji mulalah jalan tak tentu arah. Kan? Dia pusing tu tengok, lawa pula nampak. Kan? Sebab dia rumah, orang rumah dia rambut gerbang, keju kelawar. Siapa tu? Kita lah tu kan. Tiba ditegur di tengah jalan, ni memang lawa. Assalamualaikum Tuan Haji. Setengah tu kena ada sifat malu yang tinggi lah. Bukan semua orang kita ni dapat pahala bagi salam. Kalau boleh timbul masalah hati, tak dituntut lah. Jadi kita tengok, sama-sama kita kan, kita jumpa Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa dekat ni, kita berhenti solat kan, dekat surau, dekat RNR. Kan ada sesama muslim, Assalamualaikum. Kadang masuk pun tak ada orang bagi salam. Sebab masing-masing, betul tak? Sebab masing-masing sibuk nak semayang. Tempat tu kecil je, ada 2-3 orang semayang. Kita buka tu kan, kalau ada orang semayang, janganlah bagi kuat-kuat. Lepas semayang, walaupun tak kenal, salam je lah. Kan? Tapi kadang kita nak uluk, Assalamualaikum. Dia pun pelik. Sebab tak jadi kebiasaan orang kita bagi salam dan juga bersalam. Soalannya orang kenal je. Tapi nak sebut, bila kita salam, lepas tu senyum, kadang-kadang kita tengah sedih, tiba-tiba ada orang bagi salam, kita akan rasa, ya Allah, tiba-tiba hilang sekejap kesedihan tu. Pernah tak rasa macam tu? Kita kan tengah sedih ni, tak tahulah merajuk apa dengan suami kan. Sedih sangat, rasa wanita paling malang lah dalam dunia masuk tu kan. Rasa besar benar lah masalah tu kan. Salang jalan tu kan. Tiba-tiba ada orang bagi salam, Assalamualaikum. Kita pun, Waalaikumsalam. Tersedar sekejap. Sebab dia bagi salam tu doa.
Salam sejahtera ke atas kamu, keselamatan ke atas kamu, kesejahteraan ke atas kamu. Subhanallah. Ada orang doakan kita, tiba-tiba yang sedih tu tiba-tiba hilang sekejap. Waalaikumsalam. Kita cakap pinga-pinga. Nak kata besar sangat kesan salam tu. Ada orang kerana orang bagi salam dia rasa bahagia hari tu. Assalamualaikum. Ada orang dia bagi salam pada orang dia rasa bahagia. Dia mula sedih, lepas tu bagi salam. Assalamualaikum. Kesedihan makin hilang. Dia pun bagi salam lagi. Bagi salam lagi. Sebab orang akan jawab, Waalaikumsalam, kesejahteraan tentang kamu. Rupanya yang sedih tu bukan sebab masalah tu. Yang sedih sebab hati kita sempit. Hati kita sempit sebab banyak dosa, sebab kurang zikir. Masalah tu kecil je. Tapi sebab hati tu tak lapang. Sebab itu kita kena minta, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkanlah dadaku. Lapangkanlah hatiku. Bila hati kita lapang, dada kita lapang, datang ujian, dia ada banyak ruang nak masuk tu. Tapi bila sempit tu kan, dia masuk muat-muat je. Tu jadi lemas je. Bila orang duduk bagi salam, kita bagi salam pada orang, Masya Allah. Boleh gembirakan hati orang dan ia akan balik kepada kita. Orang jawab, Waalaikumsalam. Kat atas kamu juga kesejahteraan. Masya Allah. Jadi, insya-Allah, di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang pertama yang dicabut, maksudnya antara mula-mula yang dicabut, tanda akhir zaman dekat dengan kiamat, iaitu tanda-tandanya ialah umat Islam akan bagi salam kepada orang yang dia kenal saja. Betul atau tidak? Ini antara tanda-tanda dekatnya dengan kiamat, tanda-tanda kecil, tiada-tiada awal. Dan benda ni memang obvious sangat dah. Memang ketara sangat. Kita hanya bagi salam pada orang kita kenal. Kalau jumpa tengah jalan orang yang kita tak kenal, kita bagi salam, Assalamualaikum, dia boleh tanya, kita kenal ke? Sama sekolah ke macam mana? Tak kenal. Oh, ya ke? Bagi salam tu? Soalannya macam tu lah. Kita bagi salam ni. Jangan cakap orang lain, kita. Nak cakap kita. Kalau orang tak kenal, kita tengok. Sampai sudah. Tak apalah. Kan? Jadi begitulah, insya-Allah, ifshu salam, sebarkanlah salam. Saya nak cerita keadaan situasi sikit. Buku apa ni? Ada masa lagi. Dalam Islam budaya bagi salam. Bagi salam je dapat pahala. Jawab salam, bagi salam tu sunat yang sangat dituntut. Jawab salam wajib. Jangan sombong. Lepas tu saya nak cerita contoh budaya Mak Saleh lah. Pengalaman saya duduk kat negeri orang putih tu kan, ada berapa tahun tu. Diorang memang bukan bagi salam, tapi greeting. Greeting bila jumpa. Betul tak greeting? Macam orang negeri, greeting. Macam tu. Apa-apalah kan. Asalkan diorang ni, walaupun dia tak kenal, saya Muslim kan, kita Muslim kan. Bila berselisih je jalan, diorang memang tegur. Hi, how are you? Fine, thank you. Kita tengok. Mula-mula sampai kita pelik tau. Kita selisih lalu kot koridor, lalu nak pergi taman. Dia orang petang-petang suka berjalan, bawa anak, bawa anjing dia. Anjing dia ada ni, ada apa ni? Ada rantai, ada alat pengesan. Anjing semua ada alat pengesan. Kalau ada anjing berkeliaran, dia orang boleh kesan, tuan tu kena saman. Macam tu. Sebab tu, walaupun dia binatang, anjing tu pet, lepas tu, kalau ada najis, dia orang terus kaut masuk dalam plastik. Dia orang memang bawa plastik, bawa tu sekali. Bila ni, taman pula dia asing. Kalau ada bawa anjing, taman sekali anjing lain. Taman dengan kanak-kanak lain, tak campur. Jadi, sebab itu Mak Saleh ni, jalan, dia boleh bawa kasut dalam rumah sebab bersih sangat. Dia ada mana-mana laluan mesti ada laluan pejalan kaki yang sangat bersih. Tu kadang kita tengok, pengotor lah dia orang bawa masuk. Takkan jumpa najis binatang. Sebab dia orang sangat bertanggungjawab. Jadi kan, bila kita tengok, jumpa petang-petang, setiap kali melintas, jumpa je orang dia. Kita Muslim ni. Hi, how are you? Good evening. Good morning. Duk ucap. Kita ni kadang-kadang penat. Good morning. Good evening. Fine, thank you. Dia akan tegur kita dulu. Nak kata dia tu memang mesra apa. Sebab itu New Zealand kan masa berlaku kes tu kan. Yang hari tu lah. New Zealand ni dikatakan negara kedua teraman di dunia tau.
New Zealand ni negara kedua teraman, rakyat dia jarang sangat berlaku kes kriminal, kes pecah rumah, kes jenayah sangat kurang. Sama juga Australia, kurang juga. Tapi yang buat hal tu kan orang Australia, betul tak? Dia kan sebelahan. Sebab saya duduk tu di Australia kan, dekat sana rumah tak ada grill. Saya semua menyewa tak ada grill, rumah tak ada grill. Pelik lah rumah ada grill. Tingkap kayu biasa je. Pecah rumah, merompak memang susah. Sebab apa? Taraf hidup anak mereka lah. Cleaner pun gaji $4,000. Kita cleaner 900. Kita 4,000 tu bukan kita kata, memang nilai dia tinggi lah. Cleaner $4,000. Sebab suami saya kerja cleaner sementara. Tapi sebab student dia separuh je, $2,000. Nak kata cleaner gaji sangat tinggi. Lepas tu banyak benda lah. Kita bukan nak buat perbandingan. Saya nak cerita apa? Budaya dia orang jaga cashier tu. Kita kan bila nak bayar tu dia punya ramah, how are you? Fine. How your kid? Tanya pasal anak-anak pula, nampak kita ada anak. Oh, my kids is okay. So how your life? Tanya kehidupan awak macam mana? Tak kenal ni. Everything's good. Okay, thank you. Okay, have a nice day. Have a good day. Senyum, tegur macam tu. Saya mula sampaikan, saya kata, ya Allah, dia orang ni ramahnya. Faham tak? Macam letih pula nak jawab soalan dia orang ni. Letih pula ni. Masya Allah. Dia orang buat tu jadi budaya. Kita bagi salam dapat pahala. Nabi kata datang cinta. Cinta ni membawa kepada syurga. Dapat naungan Allah. Itu pun kita orang Islam susah nak amalkan salam. Orang kenal saja. Memang betul lah Nabi kata. Zaman akhir zaman dekat dengan kiamat, umat Islam akan bagi salam pada orang dia kenal saja. Akan tegur orang dia kenal saja. Tapi mereka tu berbeza. Mereka buat kerana saling menghormati dan saling sayang. Wallahu alam. Walaupun mungkin mereka tak diwawakan dapat pahala ke apa ke, tapi sikap budaya jadi benda tu biasa walaupun orang bukan Islam. Masya Allah. Kalau saya bawa contoh, saya anak ramai kan, pergi ada dia orang jual-jual, dia orang suka beri benda free. So ada orang tengok, oh you are crazy. Dia cakap saya selalu crazy. You are crazy. Bukan gila betul lah. You are crazy sebab anak ramai. Sebab dia orang anak 2 orang, seorang kan. You are crazy woman. Ambil saja apa yang anak ni. Kalau saya pergi market jual mainan-mainan, selalu dapat mainan free. Dia orang suka tengok. Pilih-pilih apa saja, tak payah bayar. Tu saya suka bawa. Balik mainan budak-budak banyak. Nak kata tak tahulah. Kita kan nak sebut orang yang jahat bukan bangsa. Orang yang tu yang jahat, betul kan? Kita marah bila orang kata orang Islam ni akhlak buruk. Sebab yang akhlak buruk orang tu saja, bukan orang Islam. Kita pula tak boleh kata orang Cina jahat. Faham tak Malaysia ni? Sebab yang jahat individu. Tapi semua orang Cina kita rasa macam jahat. Minta maaf lah. Kita tak boleh cakap orang India ni tak boleh percaya. Bukan semua tak boleh dipercayai. Orang India yang menipu tu je yang tak boleh dipercayai. Kita marah kalau orang hukum kata orang Melayu malas. Kita kata orang yang malas tu je malas. Jangan sebut orang Melayu malas. Tapi bila kita hukum orang berdasarkan bangsa, berdasarkan agama, boleh pula. Faham tak ni? Jadi begitulah hakikatnya. Masa berlaku je teroris kan ni, kita kata orang Islam memang benci. Orang bukan Islam benci orang Islam. Bukan semua. Ramai yang sangat penyayang. Sangat menghormati orang Islam. Yang sangat memuliakan orang Islam. Ramai. Jadi kita sebagaimana kita tak nak orang kata orang Melayu malas. Orang Melayu curi tulang. Orang Melayu ni kita kata jangan judge semua orang Melayu. Tak sedar kita judge juga bangsa lain. Kita judge juga agama lain. Jadi begitulah hakikatnya. Kadang kita kan guna ayat-ayat tu lah. Kita kata orang lain resis, kita juga resis. Jadi bermuhasabahlah. Subhanallah, alhamdulillah. Pukul berapa sekarang? Dah pukul 9.30 tepat-tepat. Boleh tak baca secara ringkas hadis yang terakhir ni ya? Saya baca seorang-seorang je. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka wa zakara al haditha ila qawli inna allaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi rawahu Muslim wa qad sabaqa bil babi qablahu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yang bermaksud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya seagama yang berada di kampung yang berlainan. Lalu Allah mengutuskan satu malaikat. Masya Allah, saya suka sangat bila jumpa hadis ni. Saya pernah baca hadis ni dalam kitab bab hubungan silaturahim, dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Hadis ni cuba kita baca sampai habis. Ceritanya daripada Nabi SAW bahawa ada seorang lelaki mengunjungi saudaranya seagama yang berada di kampung yang berlainan. Maksudnya perlu tempuh satu perjalanan. Lalu Allah mengutuskan satu malaikat untuk bertemu dengannya di tengah jalan. Maksudnya Allah perintah seorang malaikat bertemu dengannya dalam rupa manusia lah ni. Sebab dia bukan para nabi ke, dia orang biasa. Dia menyebutkan hadis ini dengan berkata, sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu telah mencintai kerananya. Diriwayatkan oleh Muslim, hadis telah disebutkan pada bab sebelum ini. Hadis ini ada beberapa matan. Saya pernah baca hadis ini dalam kitab Al-Kabair, bab-bab dosa besar. Dosa besar apa? Dosa besar putus silaturahim. Jadi dia bawakan tentang kelebihan orang yang menghubungkan hubungan silaturahim. Jadi hadis tu dalam kitab Al-Kabair dia berbunyi macam ni, lebih kurang juga. Ada seorang yang menempuh satu perjalanan untuk ziarah saudara dia sesama agama. Lalu Allah mengutuskan malaikat bertanya kepadanya, adakah kamu nak pergi ziarah saudara kamu itu kerana kamu ada hajat? Dia tanya. Adakah kamu ni nak pergi ziarah kawan kamu ni kerana ada hajat? Kita kadang kan ada sebab. Kalau tak ada sebab, pelik pula. Kenapa datang ni? Kan? Kita ni tunggu ada sebab baru nak pergi. Sakit baru nak sampai. Itu pun kadang tak sampai, meninggal baru sampai. Kita kata, saya memang berhajat nak berziarah. Tapi asyik tak sampai. Yo, kau tak sampai. Esok jawablah kan. Masuk kadang kita nanggur-nanggur tu. Dalam satu taman, dengar dia sakit tapi nanggur-nanggur. Bila dengar dah meninggal, ya Allah, kita ni dari hari tu nak ziarah. Tahu-tahu meninggal. Dapat sampai kan bila meninggal tu. Maksudnya kita ni banyak sebab, banyak ni. Kadang ada kepentingan nak minta tolong. Ataupun ada perkara. Tapi ceritanya bila malaikat ni tanya, adakah kamu ada hajat? Kamu nak pergi ziarah saudara kamu ni, sahabat kamu yang adakah ada hajat? Lalu lelaki tu jawab, tidak ada apa-apa hajat, melainkan aku menziarahinya kerana mencintainya kerana Allah. Lalu malaikat pun mengatakan, sesungguhnya Allah mencintaimu sebagaimana kamu juga mencintai kerana Allah. Allahu Akbar. Faham tak para jemaah sekalian? Nak sebutnya sampai begitu sekali, Allah nak bagi kita faham. Kalau kita tempuh satu perjalanan, contoh hujung minggu ni, satu Ahad ni, bang, jom kita pergi ziarah mak saudara dekat Kuala Lumpur tu. Kenapa, dia sakit ke? Tak ada bang, tak sakit, tapi lama tak ziarah. Jangan tunggu sakit baru nak ziarah. Dia tak pelik ke kita nak pergi ziarah ni? Menyusahkan tak? Kita pun telefon kata nak pergi ziarah saja-saja. Kita pun cakap, sebab kita tahu kalau ziarah, tahu tak Saidina Osman ataupun Saidina Ali, saya tak ingat, sahabat Nabi yang terdekat. Saya ada baca dalam kitab akhlak Rasulullah, diceritakan tentang akhlak para sahabat. Ada orang jemput dia datang ke rumah. Saya ingat Saidina Ali. Jemput Saidina Ali, wahai Ali, datanglah ke rumahku, datanglah berjalan ke rumahku. Saidina Ali kata, wahai sahabatku, aku akan pergi ke rumahmu kerana Allah. Jadi beberapa syarat. Dia letak syarat kepada sahabat dia. Pertama, jangan mengkhabarkan kepada orang rumah. Maksudnya jangan bagi tahu isteri, sebab tahu kalau orang perempuan tahu dia akan susah-susah masak. Yang kedua, jangan meniadakan apa yang tidak ada. Jangan adakan apa yang tiada. Kita kan kalau tetamu datang, kita keluarlah pergi beli barang apa semua sebab nak masak apa kan. Dia bagi syarat tu. Maksudnya jangan sebab apa saya datang kerana Allah, kamu jemput saya kerana Allah, saya tak nak menyusahkan kamu. Kalau kamu setuju dengan syarat, saya akan ziarah. Jadi kawan ni setuju. Jadi datang, borak-borak, bincang-bincang apa yang ada sajalah. Dia angkat teh, ada kat rumah teh je lah. Kita kan susah hati kalau orang datang apa semua kan. Keluar rumah apa ni, nak cakapnya. Betapa mulianya sahabat ni, dia memang tak nak nyusahkan. Kita contoh nak pergi ziarah, tahu mak saudara tu
Ada setengah kita ni kan, nak datang ni masak sedap-sedap yo. Ni bagi tahu awal-awal ni. Compek lah tu nak pergi pasar ko apa ko. Esok dia datang. Siap order tu nak biryani ya. Nak nasi Arab ya, contoh kan. Kita tak tahu ke ada orang tu macam mana, tapi nak raikan ni dia pun ni lah dah kawan lama kan. Jadi ada setengah tu kan, wallahu alam. Kadang kawan saya kan adalah, Asma nak singgah juga ni, saya tahu awak sibuk dan saya dah ready dah ni. Awak jangan buat apa-apa. Dia pula bawa lauk, bawa nasi semua. Kita kadang rasa terharu. Yang macam ni bukan kata lepas ni ustazah kalau nak pergi jalan sama ustazah kena bawa nasi. Bukan tu tujuan saya cakap. Bukan tu. Faham tak? Ustazah ada maksud ni. Macam tu kan. Bukan masuk tu. Jadi kita ni nak bagi tahu, kita nak berjalan rumah saudara kan. Kita cakap awal-awal. Ni esok nak pergi ziarah sekejap je. Tapi cadang esok ni memang nak masak laksa ni. Jadi terus nak bawa. Jadi tak payah masak apa-apa banyak ni. Faham tak? Dia dengar dia seronok tak? Dia kata, oi datang. Dia pula. Lepas kita balik tu kan telefon. Bila lagi nak datang? Sebab seronok ni kita bawa. Jangan masak apa-apa sebab memang bercadang nak makan laksa nak bawa pergi sekali. Faham tak? Seronok dia terima. Jadi kita datang bertamu, kita bawa berita seronok pada dia lagi kalau orang susah. Janganlah nak menyusahkan dia tapi kita nak ziarah. Nak cakap benda tu bukan sia-sia. Jangan kita bandingkan daripada kita berjalan rumah dia baik pergi dengar kuliah. Sebab kita tak jumpa hadis ni. Faham tak ni? Kita cakap daripada tu baik kita ngaji Quran. Jauh makan masa, jauh tu Kuala Lumpur tu, habis minyak habis tu. Kita jumpa hadis ni, kita kata bang kita ziarah dia kerana Allah. Bang baca hadis ni. Sampai orang ni disampaikan oleh malaikat kerana dia pergi ziarah saudara dia tu kerana Allah. Allah kata Allah mencintainya. Masya Allah. Kita pergi tu sonok-sonok lah kan. Tapi kita dapat apa? Cintanya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Islam ni agama yang sangat indah. Yang memang suruh saling menyayang, saling mencintai. Sampai diberi kurniaan apa? Naungan Allah. Diberi apa? Cintanya Allah. Diberi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok dalam hadis kita baca tak susah pun. Saya bakar salam, pergi berjalan, ziarah orang, betul tak? Semua tu kan seronok. Nampak macam bentuk dunia, tetapi ia adalah untuk akhirat. Alhamdulillah, subhanallah, para jemaah sekalian, saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan mengucapkan selamat menjalani ibadah berpuasa, iaitu siam, membawa maksud imsak. Imsak ni bawa maksud apa? Menahan diri. Bukan sahaja menahan diri daripada lapar dahaga, menahan semua anggota. Mulut daripada bercakap yang sia-sia, daripada mengata yang keji, daripada mengumpat semua. Telinga daripada mendengar yang haram, yang makruh, mendengar yang syubhah. Mata daripada melihat yang tak baik. Kaki daripada melangkah tempat-tempat yang tak elok. Antara hadis Nabi SAW, antara tempat yang maksudnya yang paling kurang baik lah. Saya tak ingat ayat yang betul, iaitu pasar-pasar. Boleh, bukan kata tak boleh pergi bazar. Jangan duduk lama-lama. Nabi kata, jadilah kamu orang terakhir dan terawal keluar daripada pasar-pasar. Jadi insyaAllah banyakkan melangkah ke masjid, melangkah ke rumah Allah, melangkah ke majlis ilmu. Semua itu dicatat pahala yang berganda-ganda di bulan Ramadan, insyaAllah. Kemudian saya mohon maaf salah silap. Minta maaf sungguh-sungguh. Minta maaf semua. Boleh tak maafkan saya? InsyaAllah. Ada terkecil hati ke apa yang saya terkasar bahasa ke, saya minta maaf sungguh-sungguh. Dan jangan susah payah nak mesej saya ke, nak apa, minta maaf. Saya maafkan semua dan semua orang tak ada masalah. Tak ada buat apa-apa saya kocik hati, semua besar belaka hati. Tak ada buat pandai hati, semua sejuk belaka. Jadi tak ada apa yang nak dimaafkan, Masya Allah. Tapi kita tetap cakap macam itulah, nak bagi settle. Saya minta maaf dan saya maafkan semua orang. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk ke bulan Ramadan, ibarat kita sedang melangkah masuk ke pintu Ar-Rayyan, iaitu salah satu pintu syurga Allah.
iaitu untuk orang-orang yang berpuasa. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya pun nak ucap terima kasih kepada sahabat-sahabat yang tengok melalui audio kuliah ni kan. Minta maaflah kalau sahabat-sahabat audio kuliah sampai rasa boring kan. Hari ni sampai 3 kali keluar aku audio kuliah. Saya dah rasa malu dah pun. Pagi sekali, petang sekali, malam. Tapi orangnya gigih. Orang audio kuliah ni gigih. Maksudnya dia turun, buat rakaman. Macam Cikgu Mizi ni malam-malam turun kan. Jadi mereka dengan niat untuk menyebarluaskan ilmu. Bukanlah kata takut orang ingat Ustazah ni jijik, gila glamour. Asyik nak keluar live je. Tak, saya raikan orang audio kuliah turun buat live. Jadi kita terima, bukanlah sebab nak glamour ke nak apa. Mudah-mudahan ada manfaat kepada yang dengar. Salah silap saya minta maaf. Ada tak betul sila tegur. Saya terima banyak juga mesej lah melalui PM biasanya. Ustazah nak tegur sikit. Laki ke perempuan ke, ustaz pun ada nego. Saya ucap terima kasih di atas teguran semua. Teguran itulah yang boleh menyelamatkan saya daripada terus buat salah. Subhanallah, alhamdulillah. Sekian daripada saya. Nak ucap hari raya terus ke ni? Sebab jumpa raya ni. Boleh ya? Selamat hari raya Aidilfitri. Macam copek sangatlah ustazah. Maksud saya ialah selamat menyambut Aidilfitri, iaitu kembali kepada fitrah ya. Aidilfitri maksud dia kembali kepada fitrah. Fitrah kita apa? Tak berdosa. Fitrah kita apa? Tak ada buat salah. Fitrah kita apa? Masa lahir, masa kita kecil, bersangka buruk, bersangka baik dengan semua orang. Fitrah kanak-kanak apa? Memaafkan orang. Dah marah-marah, elok melompat balik kan? Itu fitrah kita sebenarnya. Tapi makin besar, makin sombong kita ni. Selamat kembali kepada fitrah. Tu maksud dia selamat Aidilfitri. Selamat kembali kepada fitrah kita dulu. Hati bersih, sangka baik, hidup semua seronok, tak ada dengki orang apa. Jadi tak salah saya ucap awal. Selamat bulan Ramadan, selamat Aidilfitri. InsyaAllah mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tangguhkan pula kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dah bagi salam tadi. Alhamdulillah.